Hai, selamat datang ke podcast Pena yang Bersarang. Bersama saya, hos setia anda, Nurul Afifah. Baiklah, pada podcast hari ini kita akan kupas puisi bertemakan lain pula, iaitu alam sekitar. Alam sekitar ni temanya satu-satunya je dalam podcast ini. Jadi saya pun bersama dengan tetamu jemputan akan membicarakan tentang dua puisi yang hasil buatan saya sendiri, dan juga tanpa melengahkan masa, mari kita masuk ke segmen Biar Puisi yang Berbicara. Pada episod kali ini saya pun tidak berkeseorangan. Saya ada jemput sahabat saya yang masa episod 3 tu dia muncul. Siapa yang tengok episod 3 tu dia tahulah. Sahabat saya ni bernama Fika. Dia sahabat saya daripada universiti, iaitu UMS. Jadi mari kita berkenalan dengan Cik Pika. Hai, nama saya Fika. Hari ini kita berjumpa lagi kan. Mesti kamu semua rindu, sebab sebelum ni kamu ada mendengarkan podcast saya bersama Cik Pipa di episod 3. Ya, betul. Sebab kan saya pun sudah rindu. Ya, betul. Episod 3 ke episod 8 tu sangat jauh ya, Cik Pika kan? Ya, saya pun tunggu-tunggu bila lah kamu jemput saya balik ni. Ya, betul. Jadi hari ni kita mau bahas tema apa ya, Cik Pika? Hari ini yang seperti yang kita bincangkan tadi lah. Hari ini temanya lain daripada yang lain, ya, kerana betul. Kita membawakan tema khas, iaitu alam semula jadi. Ya, betul. Alam semula jadi ni kita akan baca dua puisi jugalah, Cik Pika. Wow, apa tu puisi tentang alam semula jadi? Tak sabarnya nak baca. Ya, betul. Maka tapi sebelum itu saya menerangkanlah segmen pertama ni kita akan baca puisi. Tapi kita nak tahulah siapa yang baca duluan, Cik Pika kah atau saya duluan. Lepas tu kita kena main awesome kan ni, baru boleh. Boleh juga. Kan. Untuk segmen kedua pun sama, kita baca puisi. Untuk segmen ketiga baru kita bahas tentang alam sekitar lah yang berlaku dekat. Kita berbincang. Ya, betul. Kita berbincang. Saya tidak sabar yang part terakhir tu ya. Sebab mau selit-selit kecam-kecam tentang orang yang tak pandai jaga alam sekitar. Iya, betul. Boleh. Kuatkan sound telefon anda. Jadi mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan segmen yang pertama. Jom. Untuk segmen pertama ni, tadi kami sudah berbincang lah dengan Cik Pika. Dia bilang dia mau baca puisi yang pertama ni. Of course lah. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita jemput Cik Pika untuk baca puisinya lah. Sekali dengan maksud ya, Cik Pika? Boleh. Sekali dengan maksud, confirm boleh. Tapi itulah disclaimer awal-awal. Saya sebenarnya tidaklah pandai baca puisi sangat. Tapi saya cuba ya di episod khas ini bersama kamu. Okay, tajuk puisi ini bernama Bisikan Alam. Okay, mari kita mulakan. Desiran angin di hujung senja menyapa daun dengan mesra. Gunung berdiri megah tak goyah, menjaga bumi penuh rahsia. Sungai mengalir tenang berlagu, mencermin langit biru membiru. Di celah batu dan rumpun bulu, hidupnya riang tanpa jemu. Burung berkicau di dahan tua, menyambut pagi dengan ceria. Alam tersenyum di dada maya, namun terluka di tangan manusia. Jagalah dia, warisan pusaka, bukan sekadar hiasan semata. Alam yang indah perlu dijaga agar generasi terus merasa. Kita masuk pula ke dalam segmen
maksud bagi setiap rangkap puisi. Oke, seperti yang para pendengar tadi, pada rangkap pertama, maksud puisi tadi adalah desiran angin di hujung senja menyapa daun dengan mesra. Itu bermaksud dia menggambarkan ketenangan dan keindahan alam semula jadi pada waktu senja. Angin yang bertiup lembut menyentuh daun-daun, manakala gunung pula berdiri teguh, melambangkan kestabilan dan kekuatan alam yang seolah-olah melindungi rahsia alam sekitar. Dan pada rangkap kedua tadi, puisi itu juga bermaksudkan kepada sungai ini digambarkan sebagai elemen alam yang tenang. Seperti kita tahu sungai memang tenang kan, dan ianya mengalir indah. Ia mencerminkan keindahan langit. Ia juga melalui berbagai halangan semula jadi seperti batu dan bulu, namun tetap mengalir dengan riang, menunjukkan keharmonian dan kelangsungan hidup di alam semula jadi. Dan rangkap yang ketiga pula dia bermaksud kehidupan alam diteruskan dengan kicauan burung yang menyambut pagi. Alam kelihatan damai dan juga ceria, tetapi hakikatnya ia sedang menderita akibat kerosakan yang dilakukan oleh manusia seperti pencemaran dan pembalakan. Dan rangkap yang terakhir juga tadi adalah di mana dia ada menulis, jagalah dia, warisan pusaka, bukan sekadar hiasan mata. Alam yang indah perlu dijaga agar generasi terus merasa. Maksudnya nih adalah menyampaikan pesanan bahawa alam sekitar adalah warisan yang amat berharga. Betul kan guys? Dan bukan sekadar untuk dilihat, tetapi alam sekitar ni adalah sesuatu yang kita perlu pelihara. Sudah menjadi tanggungjawab manusia, tanggungjawab kita semua adalah untuk memastikan keindahan ini dikekalkan untuk dapat dinikmati bersama oleh generasi akan datang. Dan itu saja puisi pertama dari saya. Tadi Cik Pika sudah baca puisi yang pertama sekali maksudnya untuk segmen yang pertama. Jadi maksudnya sampai di sini saja segmen yang pertama, maka kita akan berehat seketika dan kita sambung pada segmen yang kedua. Hai, kembali lagi setelah kita berehat tadi. Baiklah, kita telah sampai pada segmen yang kedua, di mana saya akan bacakan satu juga puisi bersama dengan maksudnya. Baiklah, puisi saya kali ini bertajuk Puas Suara Hening Alam. Saya mulakan baca puisi. Mentari bangkit dari ufuk timur, menyembah cahaya ke tanah subur. Embun menitis di hujung daun, menyapa pagi dengan bisikan aman. Langit membiru tanpa celah, awan berarak dengan tenang gembira. Namun jauh di sudut senyap, hati menangis, laut pun gelap. Asap dan debu menari di udara, menutup wajah alam nan mesra. Jeritan sunyi tidak didengari, kerana manusia terus berlari. Sedarlah kita, wahai insan, alam ini bukan milik sepanjang zaman. Jagalah ia dengan penuh cinta, agar esok tidak hilang warnanya.
Baiklah, tadi saya sudah bacakan tentang puisi yang kedua dan sekarang saya akan berikan maksud pula bagi setiap rangkap. Baiklah, pada rangkap yang pertama, puisi yang berbunyi, mentari bangkit dari ufuk timur, menyempa cahaya ke tanah subur. Embun menitis di hujung daun, menyapa pagi dengan bisikan aman. Maksud rangkap yang pertama ini, dia menggambarkan tentang suasana awal pagi yang tenang dan juga indah, di mana matahari mula terbit memancarkan cahaya ke bumi yang subur, dan juga embun pagi yang jatuh perlahan di ujung daun memberikan suasana aman yang menyegarkanlah bagi kita manusia, dan juga menunjukkan betapa damainya alam semula jadi ketika tidak diganggu manusia. Baiklah, tadi rangkap pertama dan saya akan bacakan pula rangkap yang kedua. Rangkap kedua ni puisinya berbunyi, awan berarak dengan tenang gembira, namun jauh di sudut senyap, hutan menangis, laut pun gelap. Maksud rangkap kedua ni menunjukkan bahawa keindahan luar yang mungkin masih kelihatan. Contohnya macam langit biru, awan yang tenang. Namun di balik kecantikan alam ni, hakikatnya alam itu pun sedang menderita. Menderita sebab apa? Di sebalik keindahan tu hutan ditebang, laut tercemar, lepas tu banyaklah yang daripada tangan-tangan manusia yang menyebabkan dia rosak. Rangkap ketiga pula puisinya berbunyi, menutup wajah alam nan mesra, jeritan sunyi tidak didengari kerana manusia terus berlari. Bagi maksud rangkap ketiga ni, di sini kita boleh nampak pencemaran tu semakin jelas, di mana asap dan juga debu tu mencembarkan udara dan juga menutup keindahan alam. Macam kita nampaklah seperti yang berlaku sekarang lah, di mana banyak pembangunan dan juga sebagainya. Jadi alam tu sebenarnya sedang menjerit dan meminta tolong, tapi manusia tu sibuk dengan kehidupan mereka, sibuk untuk memajukan negara, sibuk untuk membangunkan bangunan lah, menebang hutan dan sebagainya. Baiklah, bagi rangkap yang terakhir, puisinya pula berbunyi, alam ini bukan milik sepanjang zaman, jagalah ia dengan penuh cinta agar esok tidak hilang warnanya. Maksud rangkap keempat ni pula, dia membawa mesej nasihat sebenarnya untuk rangkap keempat ni, di mana dia mengajak manusia agar membawa alam tu, agar sedarlah bahawa alam tu sebenarnya bukan mutlak hak kita dan ianya pun boleh musnah jika tidak dijaga. Oleh itu, kita sebagai manusia ni lah perlu sentiasa menjaga alam sekitar dengan kasih sayang agar generasi akan datang tu masih lagi dapat menikmati keindahan yang pada hari ini. Maksudnya di mana anak-anak kita, generasi yang akan datang masih boleh nampak laut, masih boleh nampak gunung, hutan dan sebagainya. Baiklah, tadi saya sudah bacakan puisi yang kedua, dan dengan ini maka habislah bagi segmen yang kedua, dan kita akan berehat seketika dan kita akan sambung pada segmen yang ketiga.
Bella, kita telah sampai kepada segmen yang terakhir, iaitu segmen yang ketiga. Jadi pada segmen ketiga ni kita akan bincang apa itu alam sekitar. Bella, macam yang kita tahu, alam sekitar ni kan bumi kan. Jadi Bumi ni amanah kita. ya, bukan milik kita seorang kan, yang dipinjamkan sementara, dan kita pun mestilah semua bertanggungjawab kan untuk pelihara bumi kita. Betul tu. Sebab apa Cik Pika? Alam sekitar ni? Alam sekitar bukan sekadar hutan dan juga sungai kan. Jadi dia merangkumi udara, air, tanah dan juga kita lah manusia. Hidup semuanya lah kan. Betul. Betul. Tapi malangnya kita semakin jauh daripada alam. Semakin hari semakin jauh. Kita hidup lebih banyak dalam dunia digital daripada dunia semula jadi. Ya, betul Cik Pika. Sebab kita ni sebagai manusia ialah kita pun selalu alpa kan. Kita selalu lupa yang setiap nafas yang kita ambil pun itu daripada oksigen. Oksigen tu dari mana? Dia daripada pokok-pokok. Betul. Kan? Betul kan? Betul, sangat betul. Dan dia adalah hadiah daripada pokok-pokok di sekeliling kita lah. Ya, betul. Ayat di sebaliknya lah. Ya. Tapi jom kita renung sejenak. Apa yang berlaku jika alam semula jadi kita ni tidak dijaga? Saya apa tu? bagi jawapan lah ya Cik Pika. Boleh. Salah satunya ialah sumber air tercemar, udara jadi tidak sihat, makanan jadi kurang selamat. Betul. Jadi secara ringkasnya kehidupan kita sebagai manusia ni sebenarnya terancam. Boleh terancam lah sebab sangat bahaya kan. Kurang bekalan air bersih. Ya, betul. Persekitaran tidak bersih, udara pun tercemar. Betul. Itulah banyak sekarang orang mendapat penyakit asma kan. Ya, betul. Dan sebenarnya apa yang kita buat dekat alam sekitar tu sebenarnya balik di kita sebenarnya. Betul kan? tu. Dia akan Betul. berbalik kepada diri kita. Ya, macam daripada yang kilang-kilang tu kan, asap-asap daripada kilang yang boleh menyebabkan asap kenderaan. Ya, betul. Boleh menyebabkan apa tu Cik Pika? Jerebu. Betul. Dan jerebu tu berbahaya. Sangat betul berbahaya kan, Cik ya. Pika? Dan lagi satu, kita perasan semua ni sedang berlaku pada masa sekarang. Cuma banyak daripada kita ni tidak rasa benda tu berlaku kerana benda tu berlaku secara pelan-pelan. Ya, betul. Dia makan tahun sebenarnya. Secara pelan-pelan tu dah buat kita macam tak perasan sangat. Dan kita ni sepatutnya sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab kan, sepatutnya kita tidak perlu pun untuk tunggu semua tu musnah baru kita mau bertindak. Kita perlu mula dari sekarang kan. Ya, betul tu Cik Pika. Sebab apabila kita tengok sekarang kan, hutan kita ni banyak ditebang kan. Kalau macam di Sabah ni kita kuranglah nampak sikit kan hutan ditebang, masih lagi kita nampak gunung-gunung dan sebagainya. Tapi apabila kita sampai kepada Semenanjung dan yang bandar-bandar besar, ibu kota Malaysia sendiri iaitu Kuala Lumpur, kita boleh nampaklah perbezaannya. Kan, betul kan Cik Pika? Dan Cik Pika pun pernah ke Kuala Lumpur kan? Ya, saya pernah pergi dan nampak sangatlah kurang tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya, padahal betul. tumbuhan hijau lah yang memberikan oksigen kepada kita semua. Ya, dan adalah kurang tumbuhan hijau. Lepas tu banyak asap kenderaan dan kilang-kilang, lagi-lagi di kawasan Selangor. Betul. Dan sebenarnya Cik Pika, Malaysia ni antara negara yang menghasilkan banyak sisa plastik tau. Tu saya sokong sebab setiap kita beli ke kedai-kedai, hampir keseluruhan kedai yang menggunakan beg plastik sebagai bakul untuk kita menyimpan makanan, alat betul. untuk kita menyimpan makanan. Betul. Sangat jarang ya kita pergi ke kedai-kedai yang menyediakan recycle bag. Ya, ataupun bawa-bawa bakul kan. Dan jarang. lagi satu, ini hasil daripada pendapat saya sendirilah. Sepatutnya pihak kerajaan melarang penggunaan beg plastik ni dengan menegaskan kepada setiap kedai-kedai untuk menyediakan recycle bag. Dan lagi satu, kerajaan bukan hanya perlu untuk merancang saja, tapi kerajaan harus memberi sokongan kepada para pengguna untuk
memberikan recycle bag tu secara percuma sebab ramai orang membeli bag plastik tu sebab dia percuma kan. Apabila kita mau menggunakan recycle bag bag kain tu, Ya, beg kain. kita terpaksa membayar. Perasan tak? Ya, betul-betul. Sedangkan recycle bag tu lagi jimat kan orang kata, sebab dia di-recycle. Tapi sebabkan dia lebih mahal daripada bag plastik, ramai orang memilih menggunakan beg plastik lah. Kalau macam tu sampai bila-bila pun negara kita akan dikenali sebagai pengguna terbanyak plastik kan. Ya, betul-betul. Dan ramai juga penduduk sekarang ni masih menganggap itu bukan urusan mereka. Tapi sebenarnya setiap tindakan kita tu akan memberikan kesan kan. Ya, betul. Contoh macam penggunaan plastik tu lah, dia beri kesan kepada diri kita sendiri. Betul. Contohnya macam Cik Pika cakap tadi pasal plastik kan, jadi saya teringat lah macam contohnya botol plastik yang dibuang sembarangan pun tiap ataupun tiap pipe yang dibiarkan terbuka, semua air tu membawa betul. akibat kan Cik Pika. Sangat betul. Dan boleh tak Cik Pipa saya nak kongsikan sebuah puisi ringkas tentang alam. Sikit je, serangkap je. Boleh. Tapi tak payahlah, tadi kan dah ada 2 puisi. Oh, iya pula. Simpanlah dekat episod akan datang. Ya, betul. Untuk para pendengar yang ingin menyaksikan puisi yang akan datang, jangan lupa saksikan. Betul. Sepasnya apa yang Cik Pipa saya dah terlupa. Kita sampai ke mana? Kita masuk tentang apa yang kita boleh buat lah Cik Pika kepada alam sekitar kita ni. Betul, alam sentiasa bersuara, Ya, tapi dalam diam lah. Dan kita pun perlu belajar mendengar alam tu kan. Takkan alam je kena faham kita. Kan. Lagi satu Cik Pika, ramai daripada kalangan kita ni, dalam kalangan manusia ni, rasa macam diorang tu terlalu kecil untuk ubah apa-apa, sedangkan perubahan besar itu bermula daripada tindakan kecil. Betul. Kan, betul. Contohnya guna beg kita semula, kurangkan plastik, tanam pokok-pokok hijau dan didik anak ini paling penting. Betul. Kita mesti didik anak-anak kita ataupun Generasi akan generasi datang. muda dan akan datang ni tentang cinta kepada alam sekitar, Ya, sebab- cinta kepada bumi, sebab banyak orang-orang sekarang kurang kesedaran Ya. tentang itu, kurang keprihatinan mereka terhadap alam sekitar ni. Sedangkan kita ni tinggal di bumi, jadi kita kena jaga bumi kita dengan sebaiknya. Kan? Kalau tak nak bencana alam tu kerap berlaku, kita lah kena jaga kan. Contohnya, kenapa kerap berlaku banjir di sesebuah kawasan? Sebab banyak longkang-longkang tidak diselenggara dengan baik dan Banyak sampah-sampah, akibat contohnya. banyak sampah lah kan. Sampai dia tersumbat. Dan lagi satu Cik Pika, apabila kita contohlah kan seluruh negara Malaysia ni ada tabiat yang sama, suka buang sampah merata-rata, lepas tu tidak jaga membakar sampah sembarangan dan pembakaran sebagainya secara terbuka sangat kerap berlaku tu. Jadi kesan dia luar biasa, bukan saja contoh di daerah ini yang dapat kesan, dia boleh ke negara lain dan contoh betul. ke jiran negara lain macam Indonesia kan. sebelum ni Indonesia pernah mengalami jerebu yang sangat teruk sehingga ke Malaysia. Ya, betul. Saya ada pengalaman tu semasa saya tingkatan 5. Saya tentu masih dekat sempurna. Jerebu di Indonesia lah, tapi dia boleh sampai Sabah. Wow. Ya, betul. Amazing. Sedangkan masuk kelas pun masuk sekolah pun kena pakai mask dan sebagainya. Betul tu. Saya rasa Cik Afifah pun mengalami benda yang sama kan. Ya, Kita sekampung. Betul. Dan kita boleh saya ceritalah sedikit Cik Pika tentang cerita inspirasi. Wow, ada cerita inspirasi. Betul. Saya teringat ada kisah lelaki di India yang namanya Javai Jadepayeng. Saya pun ingat tu Jadepayeng tu. Dia ni tanam sebuah pokok setiap hari. Dia seorang diri tanam pokok tu. Dan hari ni kawasan yang dia tanam tu kan jadi hutan seluas 500 hektar. Bayangkan 500 hektar tu berapa luasnya. Sebab tak tersedar kan, tanam pokok setiap hari demi hari, last dapat
hutan seluas 500 Ya. hektar. Oh, Sekaligus- kaya ni. Betul. Sekaligus boleh ubah ekosistem seluruh kawasan tu lah. Betul-betul tu. Masya Allah, seorang saja tapi boleh ubah ekosistem seluruh kawasan Ya, tu. betul. Kita juga boleh kan, mungkin bukan 500 hektar tapi cukup untuk ubah sikap sekeliling kita. Tak Betul. banyak lah, cuma sekurang-kurangnya kita memulakan permulaan untuk memberi kesedaran kepada rakan-rakan kita yang lain yang ada di Betul. persekitaran kita. Ya, betul tu Cik Pika. Dan sebenarnya kan Cik Pika, apabila kita sebut tentang isu alam sekitar ni, antara yang paling kritikal lah di Malaysia Di sebenarnya negara kita ni, betul. ialah pencemaran sungai, Sangat pembalakan betul. haram dan juga pembuangan sampah plastik. Itu dari tadi kita cakap memang sangat betul. Sampah. Dan bila kita sekolah pun dari dulu masa guru-guru kita pesan jangan buang sampah sembarangan kan. Tapi dia bila sebesar besar dah jadi beruk. Saya sangat sokong apa yang Cik Apipa cakap sebab Sungai Kim Kim di Johor tahu kan? Contoh betul. saya bagi contoh lah. Sekarang ni sudah jadi bukti nyata bagaimana pencemaran boleh jejaskan kesihatan masyarakat. Sebab disebabkan Sungai Kim Kim di Johor tu kotor, ratusan pelajar terpaksa dirawat pada waktu itu. Tak silap kes ni pernah masuk buletin utama. Betul. Dan banyak penduduk kampung marah dan menyalahkan kerajaan padahal itu adalah salah semua pihak masa tu. Dan dengar-dengar sampai sekarang pun Sungai Kim Kim di Johor tu masih dalam keadaan yang sama. Sebab tak berhenti tentang pencemarannya dan sangat teruk ya. Semua saya pasti seluruh pendengar saya orang Malaysia ni tahu macam mana keadaan Sungai Kim Kim di Johor. Tapi Cik Pika, tadi kita cakap soal juga kan, jangan lupa pula isu jerebu. Iya kan? Di mana isu jerebu ni hampir setiap tahun lah kita alami kesannya, bukan sekadar tiap kabur. tahun. Yang isu jerebu ni bukan sekadar dia menyebabkan kabur di jalan raya dan sebagainya, tapi dia bahayakan kesihatan juga. Betul tu, sangat betul. Dan sayangnya masih ramai yang anggap ini ni isu orang lain. Sebab masalah kita penduduk sekarang ni adalah saling menyalahkan sesama sendiri, padahal salah tu adalah salah daripada semua pihak dan terlalu menunjukkan kesalahan tu terhadap orang lain sampai tidak sedar diri sendiri pun salah dan tidak memberi apa-apa tindakan untuk menjaga alam sekitar. Nampak sangatlah menjadi seorang manusia yang tak ada guna. Iya, betul. Contohnya apabila kawasan tu ada masalah, contoh pencemaran udara atau sebagainya, mesti disalahkan daerah tu, padahal daerah lain pun buat masalah juga. Daerah Perlu lain pun ditukar berjalan juga. ke daerah lain. Ni bumi kita tahu, tak kisah kita duduk dekat negeri mana, daerah mana, tapi ni bumi, tetap kita di dalam satu bumi yang sama. So kita jagalah masing-masing sebab apabila bumi kita dah rosak, kita sebagai pendunia lagi dah rosak kan. Sebab segala sumber-sumber yang ada di bumi ni adalah untuk sumber penerus kehidupan kita seperti air, pokok, macam yang tahulah pokok macam contoh pokok padi pun sumber makanan tu juga sumber bahan mentah utama kita lah kan. Dan Cik Pika tahu tak puncak utamanya itu apa sebenarnya? Tak lain tak bukan, mestilah aktiviti manusia. Aktiviti manusia tu boleh tak Cik Pika terangkan? Yalah, Cik Pika pun sudah buat research kan, research. Dah buat research tentang ni, di mana antara aktiviti-aktiviti manusia yang menjadi puncak utama tentang pencemaran alam sekitar ni adalah industri buang sisa ke sungai. Ni lagi satu. Banyak kilang-kilang yang buang sisa-sisa toksin ke dalam sungai, ke dalam laut. Lepas tu seperti kita tahu kan, perkembangan pusat pembandaran ni semakin pesat sekarang dan banyak pembalakan haram secara berlebihan. Sedangkan pembalakan yang berlesen pun dah banyak sekarang. Ini kan pula ditambah dengan pembalakan haram. Betul-betul. Dan seperti yang saya sudah cakap pada mulanya tadi, penggunaan plastik secara berlebihan. Betul. Serta sikap tak peduli Sikap tak semua peduli individu. tu siapa Cik Pika? Siapa lagi? Pendengar-pendengar sebagai lah. manusia. Kita semua lah. Pendengar semua pun ya. Tolonglah guys, buka Terus mata. deep ya Cik Pika bila cakap begitu. Memang. Sebab kita mesti ada kesedaran untuk menjaga alam sekitar tu. Kalau tak pandai jaga, tak ya duduk bumi lah.
Kan pergi Pluto. Pergi Pluto merit lah sebab panas kan. So tak payah nak jaga sangat. Lagi satu, kesan pembalakan haram, pembakaran terbuka ni menyebabkan suhu di negara kita ni semakin panas. Ya betul. Saya dulu ada belajar geografi tapi saya lupa lah. Wow, sekarang ni otak dia telah memproses balik kisah-kisah sebelum ini. Cukup kisah alam semula jadi, tak payah pasal mantan-mantan, okey? Okay. Baiklah, tapi kan Cik Pika, sistem penguatkuasaan pun sebenarnya ada kurangnya. Sangat saya sokong sistem penguatkuasaan ni, sangat saya sokong, lagi-lagi kerajaan. Kenapa Cik Pika dengan itu? Sebab kerajaan tidak melaksanakan, pihak penguatkuasaan tidak ketat dan juga kadang-kadang ada undang-undang tapi tak dilaksanakan dengan tegas. Nampak sangat puncanya dari siapa kan? Betul. Tak perlu nak mention lebih-lebih sebab I think yang if diorang dengar pun harap diorang sedar diri lah. Sangat sedar diri. Baiklah, kita masuk kepada kesan langsung kepada kita lah, kepada rakyat, kepada manusia, seluruh masyarakat. Sebenarnya Cik Pika, yang dalam banyak-banyak ni kita sebenarnya yang paling terkesan di mana udara tercemar lah, sungai kotor, suhu naik, makanan pun terjejas. Kita paling terjejas sebenarnya. Sangatlah sebab bukan setakat alam sekitar yang terjejas, kita lagi terjejas dari alam sekitar apabila kita tidak menjaga alam sekitar. Nampak sangat kan apa yang kita buat tu akan berbalik-balik kepada kita. Kita buat buruk sikit akan kembali buruk yang banyak. Triple, double macam tu. Macam tu balik cak tu. Cik Pika, kalau Cik Pika ingatlah, kita kan dulu-dulu kan masih lagi yang macam tidak terlalu sesak seperti tahun ini. Kalau dulu musim hujan tu tidak terlalu ekstrim. Betul-betul. Sekarang hujan boleh banjir kilat kejap je dah hujan kan. Seperti dalam beberapa negeri lah di Malaysia ni, sebagian semenanjung kan. Di Sabah pun ada sebenarnya. Dan lagi satu hujan batu. Ya betul. Dan sekarang banjir ni macam bencana alam yang dah normal untuk kita hadapi. Setiap tahun mesti ada berpuluh kali banjir kan. Perasan tak? Sama ada di awal tahun kah ataupun di akhir tahun. Di pertengahan tahun kah, dia ada tak tetap. Kalau dulu setiap bulan 12 dia, dan memang kita tahu normal tu musim dia. Tapi sekarang ikut bulan tu dah tak dapat ikut sebab teruknya sekarang tentang alam sekitar ni kan. Ya betul. Dan siapa yang paling menderita? Golongan B40, warga emas, anak-anak. Alah, tu kesian mereka paling terdedan. Kenapa Cik Pika? Sebab saya sebelum kamu panggil saya ke podcast kamu hari ni, saya adalah membaca beberapa komen-komen netizen tentang alam sekitar yang sedar, dan saya repeat balik lah. Sebenarnya Cik Pika, kenapa golongan ini yang paling banyak menderita lah? Sebab bayangkan rumah dorang itu sudahlah rumah dorang di atas air kan. Betul. Golongan B40, rumah kayu lagi, lepas tu rumah dorang tidak tinggi. Dan bagaimana dorang, banyak barang tu kalau banjir berlaku kan, barang tu banyak rosak kan. Ya betul. Jadi di mana dorang mendapatkan inisiatif kembali untuk buat rumah baru, membersihkan rumah dan sebagainya kan? So kepada pihak yang bertanggungjawab, semoga penjagaan alam sekitar ni ditingkatkan kesedarannya kepada seluruh pihak, bukan sahaja kepada budak sekolah tetapi kepada golongan dewasa juga. Sebab jika kita tidak bermula daripada golongan dewasa, macam mana ia sampai ke golongan anak muda kan? Betul. Tapi sebenarnya kita tak boleh hanya mengeluh je. Ramai juga yang mula bangkit. Ada kampung-kampung yang tubuhkan pasukan ronda sungai sendiri. Ni bagus kan? Apa tu Cik Pika? Cik Pika ni banyak buat research sebenarnya. Para pendengar. Sebelum ini ada pelajar-pelajar universiti tubuhkan. Saya suka ni pelajar-pelajar universiti tubuhkan pasukan kitar semula dan projek tanam pokok di bandar. Baik kan? Tanam pokok di bandar? Ya, macam tepi-tepi jalan. Untuk membekalkan mengurangkan
suhu yang ada di bandar. Seperti kita tahu bandar adalah sebuah kawasan yang sangat Panas. kurang tumbuhan hijaunya. Dan sebenarnya Cipika tumbuhan-tumbuhan, kalau saya tidak silap lah, tumbuhan-tumbuhan hijau di sekeliling kita ni sebenarnya bagi sejukkan badan kita semula, membawa angin dan sebagainya. Betul. Sebab lagipun kita kan manusia akan mengeluarkan itu karbon dioksida kan. Dan siapa yang nak telan kembali karbon dioksida tu kalau bukan pokok kan. Dan kita pula mendapat oksigen daripada pokok. Nah, nampak sangat kita saling memerlukan antara satu sama lain. Betul. Seperti cinta kita kekal abadi. Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan ya Cik Pika. Sangat. Sebab betul. Inilah yang baru betul-betul dikatakan yang tak boleh hidup tanpa dia. Saling memerlukan. Tapi ini bukan pasal percintaan ya Cik Pika. Jadi daripada korang lebih jaga boyfriend korang tu, lebih baik korang jaga alam sekitar. Sebab tak ada oksigen, tak boleh nafas. Ya, betul. Dan sebenarnya Cik Pika, saya juga pernah tengok satu inisiatif ni di sekolah rendah di mana murid itu diajar buat baja kompos daripada sisa makanan kantin. Wow, I like this school. Kan, tidak semua sekolah yang dapat kesedaran seperti itu ya Cik Pika. Banyak cikgu-cikgu pun tak payahlah mention. Bahaya ni macam salah podcast dan tapi tu baiklah, walaupun dia sebenarnya sebuah langkah kecil, tapi kalau diteruskan ia boleh memberikan impak besar dan akan memberikan kesan yang sangat besar juga kepada alam kan. Betul. Sebab syukur juga walaupun ramai orang yang masih tidak sedar tentang kepentingan alam sekitar ni, tapi walaupun ramai tetapi ramai juga yang lagi sedar tentang kepentingannya ni. Di mana anak muda sekarang makin ramai bersuara. Betul kan Cik Pika? Betul, sangat betul. Contohnya kita yang walaupun hanya podcast, tapi dengan post ni salah satu cara kita jangan tahu kita. Walaupun hanya podcast, kita tak tahu para pendengar kita ni mata ada 300 dan dari 300 ni boleh memberitahu kepada 600 orang lagi. Ya, betul. Ada orang tiba-tiba kesedaran dalam diri mereka kan. Tolonglah Cik Pika. sedar ya guys. Kita boleh lihat je kan aktiviti-aktiviti anak-anak muda sekarang yang diadakan di Kuala Lumpur, banyak juga memberikan tentang pentingnya penjagaan alam sekitar. Macam climate strike tu kan, semua tahu apa tu climate strike di kalangan-kalangan artis juga. Dan perasan tak banyak juga ramai juga orang yang sedar bahawa masa depan mereka yang dipertaruhkan ni adalah bermula daripada alam sekitar. Sebab jika alam sekitar kita musnah, kita kurang bahan mentah, kuranglah bahan makanan pada diri bahan kita kan. makanan kita, pekerjaan pun bahan mentah kita sangat kurang sehingga perniagaan perniagaan kita tak dapat berjalan lancar. Contohnya kilang-kilang kayu, kilang-kilang yang pemprosesan makanan kan. Dan nanti banyaklah kita mengharap bahan mentah daripada negara luar dan harga barang pun semakin naik, inflasi berterusan. Dan sebenarnya Cik Pika, kita kan masih golongan muda kan Cik Pika. Golongan yang sudah di atas tu sepatutnya, dan kita sendiri perlu memberikan ruang dan juga sokongan kepada anak muda. Kita support each other, maksudnya biar golongan akan datang pun menjadi penerajun perubahan. So kepada yang mendengar, kita semua tak perlu tunggulah untuk jadi ahli politika, untuk ahli penguatkuasaan, untuk buat semua perubahan tu. Kita memulakannya dengan setakat yang kita mampu, seperti apa? Tidak membuang sampah merata-rata. Betul kan? Buang sampah di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya itu apa? Ada 3 kan Cik Pika. Tong sampah yang disediakan. 3 tong sampah yang disediakan, iaitu yang kaca, plastik, baiklah, yang kedua ialah mengurangkan plastik Cik Pika. Ini sangat ditekankan dari tadi, kurangkanlah beg plastik. Kalau boleh nak beli ke sesuatu kedai tu, silalah bawa bakul sendiri kah, recycle bag sendiri kah. Jadi penggunaan plastik pun berkurang. Kita tahu kan plastik adalah sejenis bahan kimia, bahan yang susah dilupuskan. Even berpuluh-puluh tahun pun kita cuba lupuskan, kubur dia di dalam tanah, dia tetap
takkan ndak akan mereput dan sebagainya. Betul tu. Dan kita sebenarnya perlu giatkanlah untuk menyertai aktiviti kebersihan ni, Cik Pika. Tu paling saya sokong sebab aktiviti-aktiviti begini sebenarnya wajib untuk semua masyarakat join kan. Ya, betul. Sebab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kalau tak bersama sampai bila lah benda ni kita Hadapkan. hadap. Jadilah contoh negara yang sekarang yang saya rasa saya sangat berpuas hati adalah negara Jepun. Jepun, betul. Lontong dia pun ada ikan tau. Ya. Saya suka Jepun. Tapi Cik Pika belum pernah ke sana kan? Tak pernah. InsyaAllah Cik Pika, insyaAllah doakan saya mudah-mudahan untuk pergi sampai ke sana ya. Lagi satu Cik Pika, sebenarnya Cik Pika sudah sentuh tentang menyertai aktiviti kebersihan kan. Betul. Sebenarnya Cik Pika, aktiviti gotong royong ni sebenarnya dari dulu pun sudah dilaksanakan di setiap sekolah, di perumahan, di college kediaman, di universiti dan sebagainya. Betul tapi kan? diorang hanya fokus kepada kawasan itu sajalah. Ya. Cuma coba bawa keluar. Jadi nanti pelajar-pelajar sekolah pun happy dapat berjalan luar daripada kawasan mereka, dan semangat untuk gotong royong tu makin bertambah, dan mereka semangat untuk hadir ke aktiviti-aktiviti seperti itu. Ya, betul. Dan kita lah mungkin satu hari nanti menjadi ibu bapa ya Cik Pika. Amin, sangat amin. Amin. Kita perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita generasi akan datang lah, maksudnya. Di mana kita ajarlah diorang supaya jangan buang sampah merata-rata. Kita didik daripada kecil supaya diorang terbiasa. Ada satu peribahasa yang melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Betul. Dan yang paling penting lah, kita sebagai bukan saja rakyat Malaysia lah, seluruh dunia pun sebenarnya perlu terus bercakap tentang isu ni, iaitu alam sekitar. Dan kita jangan diam, jangan anggap isu ini bukan tanggungjawab sesuatu individu ataupun sebagainya. Tanggungjawab kita semualah. Ya, betul. Sebab kita duduk di bumi ni, kita lah yang tolong bersihkan, kita yang tolong jadi tumpangkan bersyukurlah. Iya, betul. Dan lagi satu kan, stoplah jadi manusia yang tak ada guna. Faham tak? Tak ada guna maksudnya? Kerap buang sampah merata, tak sayang alam sekitar. Contohnya Pika, Cik orang Pika. lain. Apa Pika? Contohnya Cik Pika, membuang sampah keluar tingkap semasa itulah itu paling saya benci tahu. Betul kan? Sampai ada yang menyebabkan kemalangan dan sebagainya sebab plastik keluar daripada tingkap kenderaan. Kesianlah nyawa orang lain kan. Ya, betul. Dan nampak tak ada beberapa kawasan yang kita pergi pun I don't know lah, cuma saya rasa tu ada satu benda yang memalukan negara kita apabila pelancong masuk ke negara kita kan. Tapi nampak sampah berterabur di mana-mana. Padahal kita tahu kita ada sebuah negara yang banyak tempat pelancongan yang menarik kan. Dan sepatutnya tong sampah adalah di merata tempat kan. Kita sebagai manusia yang ada akal ni, kita bukan beruk tahu. Kita ada akal dan kita bolehlah ambil sampah, ataupun sampah tu kan kita yang punya kan. Buang je lah di tempat yang sepatutnya, bukan suruh kotoran sampah tu. Ya, faham betul. Tak? Sebenarnya Cik Pika itu dari diri kita sendiri. Kita kena buang rasa malas tu sebenarnya. Malas tu, dan jadilah manusia yang berguna paling pentingnya. Tak payah hidup lah kalau tak ada guna. Cik Pika jangan marah Cik Pika. Jangan bawa emosi ya. Sebabkan sentuh alam sekitar ni jadi emosi sikit Cik Pika ni. Cik Pika tadi Cik Pika sentuh tentang pelancongan kan? Pelancongan. Terutamanya di Sabah ni lah kita tengok kan banyak pelancongan kan, tapi bila pelancong datang je pergi satu pulau tu, banyak di pesisiran pantai tu sampah kan, dan itu memalukan bukan saja negeri tu, bukan saja memalukan negeri tu, tapi memalukan negara tu sebenarnya. Tapi sepatutnya semua penduduk sedar bahawa apabila negara kita malu, kita sebenarnya yang lebih malu, sebab orang akan memandang kita sebagai masyarakat yang tinggal di dalam negara inilah. Ya, betul kan? Negara yang yang pengotor dan sebagainya. Dan apapun kan harapan saya kan, semoga para pendengar dan orang-orang yang di luar sana yang akan mendengar podcast kami ni, tolonglah jaga alam sekitar. Ini adalah kurniaan
Tuhan kepada kita untuk kita hargai. Kita harus saling menghargai benda hidup. Kita pun benda hidup yang mau dihargai. Sama juga dengan alam semula jadi. Ya, betul. Alam semula jadi adalah benda hidup. Jangan pandang orang mati, orang tak boleh bercakap, tak boleh berjalan. Hello, without semua ni, kita tak ada bekalan bahan mentah dan tak boleh hidup dekat dunia ni. Tahu tak, kita saling memerlukan antara satu sama lain. So sayangilah, sayangi diri anda sendiri, sayangi juga alam semula jadi. Dan sayangi orang ke sekeliling. Dan kalau sayang orang sekeliling kan, bagilah orang kesedaran yang lebih Betul. kuat lagi tentang alam sekitar ni. Dengarkan, suruh kongsikan podcast ini kepada keluarga dan sebagainya. Kalau boleh supaya orang time sedar. dengar podcast kami sekarang ni kan, kalau boleh kan pasang dekat speaker dan kuatkan biar satu kampung dengar. Betul. Saya suka. Saya doakan siapa yang buat macam tu dipermudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin. Amin. Cik Pika, kita sudah banyak cakapkan pasal alam sekitar pun sampai Cik Pika pun terbawa emosi ya. Tak terbawa emosi, cuma ingin memberi kesedaran yang lebih dalam lagi tentang alam sekitar ni. Ya, Apapun betul. kita telah sampai di penghujungnya itu Ya, kan sebenarnya betul. yang nak cakap dekat I. Sebenarnya kita sampai kepada penghujung rancangan bagi episod ke-7 ini. Betul. Bagi tema alam sekitar. Okay. Jadi sampai sini saja episod kali ini, podcast kali ini, dan kita akan jumpa kepada episod yang akan datang. Ada 3 episod lagi dan saya jangan akan lupa post. saksikan, guys. Ya, jangan lupa saksikan dan jangan lupa juga dengar, komen dan sebagainya. Kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Bye bye. Bye bye, jumpa lagi.